Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam subjek sains tingkatan 1, bab 4, pembiakan. Baik, hari ini kita akan lihat subtopik yang ketiga bagi bab 4, iaitu 4.3 kitar haid. Bersama saya, Cikgu Siti Nur Azwani binti Amir. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Baik, sebelum kita lihat dengan lebih terperinci mengenai subtopik ini, jom kita lihat dahulu standard pembelajaran ataupun objektif yang murid-murid perlu capai selepas berakhirnya pembelajaran pada kali ini. Yang pertama sekali, murid-murid mestilah dapat berkomunikasi mengenai kitar haid dan urutan perubahan pada dinding uterus semasa haid. Yang kedua, murid-murid dapat menghubungkaitkan waktu subuh kitar haid dengan proses persenyawaan. Dan yang ketiga, murid-murid dapat mewajarkan kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Jom kita lihat pengenalan mengenai kitar haid. Okey, siapa yang akan mengalami kitar haid ni? Okey, perempuan akan mula mengalami haid apabila menghadapi ataupun mencapai akil baligh. So, maksudnya kitar haid ini berlaku pada wanita ataupun perempuan. Okey, haid ini sebenarnya adalah merupakan tanda bermulanya kitar haid bagi setiap perempuan. Dan haid ialah peluluhan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir melalui faraj. Kitar haid pula merujuk kepada satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari. Kitar haid juga melibatkan pembentukan dan pembebasan telur yang matang. Murid-murid perlu tahu kitar haid ini sebenarnya dikawal oleh otak dan juga sistem endokrin yang membebaskan hormon. Kebiasaannya perempuan yang normal, dia akan mengalami kitar haid kira-kira 28 hari dan berbeza-beza mengikut individu. Jadi maksud dia di sini, kebiasaannya kalau perempuan normal dia akan mengalami kitar haid kira-kira 28 hari. Tetapi ada juga yang tidak mencapai 28 hari. Jadi kitar haid ini sebenarnya dia berbeza mengikut individu masing-masing, dan mengikut hormon masing-masing. Dan sebenarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kitar haid. Contohnya adalah pengambilan nutrien, perubahan berat badan secara mendadak, perubahan emosi dan tekanan mental. Jika murid-murid lihat, ini adalah rajah 4.14 kitar haid. Yang ini ada di dalam buku teks lah. Kalau kita lihat kat sini, kitar haid ini dia sebenarnya adalah digambarkan dalam satu bulatan. Jadi dalam satu kitar haid itu sebenarnya terdiri daripada 4 fasa. Yang fasa yang pertama adalah fasa haid, yang kedua adalah fasa pemulihan lapisan uterus, ataupun kita panggil sebagai fasa pemulihan sahaja. Yang ketiga fasa subur, dan yang terakhir sekali adalah fasa prahaid. Jom kita lihat setiap fasa yang ada pada kitar haid tersebut dengan lebih terperinci. Yang pertama sekali kita lihat dahulu fasa haid. Fasa haid ini sebenarnya berlaku pada hari pertama hingga hari yang kelima dalam kitar haid. Jadi apa yang berlaku sebenarnya dalam fasa ini? Pada fasa haid ini, lapisan dinding uterus, salur darah dan ovum yang tidak tersenyawa akan terluluh dan disingkirkan apabila haid bermula. Baik, jom kita lihat pula fasa kedua dalam kitar haid, iaitu fasa pemulihan.
Okay, fasa pemulihan ini berlaku pada hari ke-6 hinggalah hari yang ke-11 dalam kitar haid. Okay, jadi apa yang berlaku dalam fasa ini adalah dinding uterus mula dibina semula dan menebal. Kemudian salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan. Okay, kemudian jom kita lihat pula fasa yang ketiga dalam kitar haid, iaitu fasa subur. Okay, fasa subur ini berlaku pada hari yang ke-12 hinggalah hari yang ke-17 dalam kitar haid. Okay, jadi apa yang berlaku pada fasa ini adalah ovum dibebaskan dari ovari pada hari ke-14 kitar haid. Okay, yang di mana proses ni kita panggil adalah proses pengovulan. Okay, dan dinding uterus salur darah akan terus berkembang. Okay, dan jika ada kehadiran sperma, persenyawaan mungkin berlaku. Okay, jadi sperma daripada lelaki itu akan bersenyawa dengan ovum yang dibebaskan oleh ovari lah kalau ada kehadiran sperma, dan persenyawaan itu mungkin akan berlaku. Okey, jom kita lihat pula fasa yang terakhir dalam kitar haid, iaitu fasa pra-haid. Okey, fasa pra-haid ni adalah fasa yang terakhir lah, yang mana dia berlaku pada hari ke-18 hinggalah hari yang ke-28. Okey, jadi apa yang berlaku adalah dinding uterus terus menebal dan kaya dengan salur darah. Okey, jadi maksudnya salur darah tu akan bertambah lah. Okey, salur darah tu akan bertambah. Kemudian jika berlaku persenyawaan, penempelan embrio akan terjadi di dinding uterus. Kitar haid akan berulang semula sekiranya persenyawaan tidak berlaku. Okey, semasa seseorang wanita atau perempuan ini mengalami haid, okey, sangatlah penting untuk kita menjaga kebersihan. Okey, jadi apakah antara kepentingan jika seseorang wanita atau perempuan ini mengurus kebersihan semasa haid? Okey, penjagaan kebersihan diri semasa haid adalah sangat penting bagi memastikan sistem pembiakan tidak dijangkiti oleh mikroorganisma seperti bakteria, virus dan kulat. Okey, jadi bahagian pembiakan wanita ini sangatlah sensitif. Okay? Bukan wanita saja, lelaki pun sama. Jadi sistem pembiakan ini sangatlah sensitif. Okay? Jika kita tidak jaga dengan betul, dengan cara yang betul, okay, maka sistem ini akan mudah dijangkiti mikroorganisma. Okay? Jadi sangat pentinglah untuk kita jaga kebersihan diri, okay? Terutamanya semasa haid bagi wanita. Okey, semasa haid, wanita perlu sentiasa menukar tuala wanita 3 hingga 4 kali sehari untuk menghindari jangkitan bakteria dan virus yang boleh menyebabkan jangkitan salur kencing, okey, UTI. Okey, ini kalau dalam bahasa Inggeris ni kita panggil UTI lah, urinary tract infection. Okey, dan wanita haid juga digalakkan untuk mandi dengan kerap untuk membersihkan tubuh badan. Okey, selain itu, semasa haid juga, okey, terdapat sesetengah wanita ini akan menghadapi masalah kitar haid. Okey, jadi apakah antara masalah itu? Okey, baik, apakah di antara masalah kitar haid yang dialami oleh sesetengah wanita? Okey, kitar haid yang tidak stabil merujuk kepada seseorang wanita itu tidak mengalami haid pada setiap bulan. Okey, kitar haid yang terlalu panjang ataupun terlalu pendek dan fasa haid yang melebihi 15 hari. Okey, jadi ini adalah antara masalah-masalah yang mungkin berlaku pada sesetengah wanita lah. Okey, ada wanita yang dia tidak mengalami haid pada setiap bulan. Okey, ada bulan-bulan yang dia tidak kena pun haid. Okey, dia tidak mengalami haid. Dan ada juga sesetengah wanita ini dia kitar haid dia terlalu panjang. Okey, melebihi 28 hari, ataupun ada yang terlalu pendek.
Okey, dan ada yang fasa haid dia melebihi 15 hari. Fasa haid maksudnya fasa di mana berlakunya pengeluaran darah tu lah. Okey, fasa yang pertama tadi. Okey, ada kalau normal biasanya wanita ni dia akan mengalami fasa haid tu mungkin 7 hari. Okey, yang paling normal lah. Okey, tetapi kalau yang tidak normal, okey, yang berlaku masalah ni, okey, fasa haid tu dia akan mengalami melebihi selama 15 hari. Okey, dan masalah ini sebenarnya mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Okey, contohnya adalah pertambahan berat badan, masalah hormon, gangguan emosi, senaman yang berlebihan dan juga boleh disebabkan oleh ketumbuhan di dalam rahim. Okey, jadi sangat-sangatlah pentinglah untuk setiap wanita ataupun perempuan, okey, untuk menyemak ataupun untuk cek setiap kali mereka mengalami kitar haid. Okay, supaya tidak berlaku masalah-masalah yang lebih berat lah. Baik, sekian, terima kasih. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini bagi subtopik 4.3 kitar haid. Semoga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Assalamualaikum.